Assalamualaikum Sidang Shadowers. Selamat datang ke video saya hari ini di mana kita akan mengenali kisah mengenai penanggal. Sekiranya anda menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dalam kisah rakyat di Malaysia, penanggal adalah seorang wanita yang mengamalkan ilmu gelap atau sihir. Penanggal juga boleh diwariskan seolah saka dalam keturunan. Ritual perlu dilakukan bagi wanita yang ingin bertukar menjadi penanggal. Wanita tersebut perlu merendam diri di dalam air cuka sambil bermeditasi dan membaca mantera. Keseluruhan tubuh akan direndam kecuali bahagian kepala sepanjang ritual ini berlangsung. Penanggal hanya aktif mencari mangsa pada waktu malam. Apabila tibanya kegelapan malam, kepala penanggal akan tercabut bersama organ dalaman seperti jantung, hati dan usus. Lalu ia akan terbang untuk mencari mangsa. Penanggal juga perlu kerap merendam organnya di dalam cuka untuk mengecutkan saiznya, supaya mudah untuk bersambung kembali ke badannya setelah selesai pemburuan. Oleh kerana ini, penanggal akan membawa bersamanya bau cuka yang sangat kuat apabila terbang. Setelah kembali ke tubuh asalnya untuk menjalani kehidupan sebagai wanita biasa, penanggal boleh dibezakan dari wanita lain kerana badannya akan berbau cuka walau pada siang hari. Penanggal kebiasaannya menjamu darah wanita mengandung dan uri malah bayi jika terdesak. Penanggal kebiasaannya akan sembunyi di bawah rumah mangsa. Ini kerana rumah kampung kebiasaannya mempunyai tiang kayu yang menyokong struktur rumah. Penanggal akan menggunakan lidahnya yang panjang untuk menjilat darah wanita yang baru bersalin. Bagi wanita yang darahnya dihirup penanggal, hayat mereka akan dipotong pendek. Ini kerana mereka akan dijangkiti penyakit yang akan menyebabkan otot mereka mula mengecut. Berat badan mereka akan berkurang secara dramatik seolah orang kebuluran sebelum menemui ajal. Malah bagi sesiapa yang tersentuh darah penanggal atau terkena titisan darah penanggal yang menitis dari organnya apabila ia terbang melintasi mereka, juga akan mengalami kesakitan yang amat sangat dan hanya mampu disembuhi dengan bantuan bomoh. Cara pencegahan bagi menangani penanggal adalah dengan meletakkan daun berduri seperti dari pokok bengkuang yang mempunyai duri yang tajam dan mampu memerangkap atau mencederakan organ penanggal yang terdedah. Kebiasaannya pada zaman dahulu, daun pokok bengkuang akan diletakkan di sekeliling rumah wanita yang baru bersalin sebagai pelindung. Wanita yang baru bersalin juga disarankan untuk menyimpan gunting di bawah bantal. Ini kerana penanggal takut dengan objek yang tajam. Penanggal juga tidak menyukai bau bawang putih. Jadi dengan meletakkan bawang putih berhampiran wanita bersalin juga boleh menjauhkan penanggal dari mangsanya. Selain cara untuk mengatasi penanggal, iaitu seperti menggunakan daun berduri atau objek tajam, terdapat juga cara untuk membunuhnya. Setelah penanggal terbang untuk mencari mangsa, badan kosong yang ditinggalkan boleh diisi dengan objek tajam seperti gelas yang dihancurkan bagi mengelakkan penanggal bercantum semula dengan badannya. Ini kerana gelas tadi akan mencarikan organ dalamannya. Lagipun, penanggal tak ada tangan jadi tak bolehlah keluarkan gelas tadi. Ataupun badannya boleh dibakar dan ini akan menyebabkan penanggal tidak mempunyai badan untuk kembali dan akan terbang sehingga siang hari di mana dirinya akan terbakar apabila terkena cahaya matahari. Kalau nak permainkan penanggal pun ada caranya, iaitu dengan terbalikkan badan penanggal. Jadi, bila kepalanya bercantum kembali, kepalanya akan menghadap ke belakang. Oleh itu, setelah bertukar semula menjadi manusia biasa, kepalanya akan menghadap ke belakang dan badannya ke hadapan. Ini membolehkan identitinya terbongkar. Lawaklah pula cara ni kan? Kisah penanggal juga mempunyai beberapa persamaan dengan manananggal, iaitu makhluk penyedut janin dari wanita mengandung yang berasal dari kisah rakyat Filipina. Bagi sesiapa yang berminat, saya ada membuat video mengenai kisah manananggal dan link video itu ada di bawah, jadi bolehlah tengok penanggal versi Filipina yang pada pendapat saya lebih menakutkan sebab ada sayap sekali. Perbezaan penanggal dan manananggal adalah semua penanggal adalah perempuan manakala terdapat segelintir manananggal lelaki.
penanggal juga hanya akan mencabut kepala dan organ dalamannya. Manananggal mampu mencabut separuh tubuhnya ketika terbang. Penanggal juga perlu merendamkan organnya di dalam cuka sebelum kembali bercantum dengan tubuhnya. Manananggal mempunyai kepala seolah manusia biasa, manakala penanggal dikatakan mempunyai taring setelah berubah bentuk. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga tamat. Kepada penonton setia channel saya, apakah pendapat anda sekiranya penanggal dan manananggal bertarung? Siapa yang lebih hebat? Jika anda mempunyai sebarang komen atau cadangan, sila kongsi di bahagian komen di bawah. Sekian dari saya KG, mengucapkan malam tanpa ketenangan untuk semua.